Kita akan membawa khas tetamu jemputan iaitu pendakwa bebas yang tidak asing lagi di kaca TV iaitu Ustaz Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Sihat Sihat, Alhamdulillah. Ustaz, topik kita hari ini adalah tepuk dada tanya selera. Bila kita buka kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, tepuk dada tanya selera inilah berfikir dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Ini kita nak kaitkan dengan norma baharu tatkala kita sudah menempuh fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Tapi sebelum itu kita ke belakang dahulu Ustaz. Kita tengok sekarang ini kes-kes penularan dalam kalangan rakyat tempatan semakin berkurang. Kuncinya adalah patuh kepada arahan pemimpin kita untuk mengelak risiko jangkitan. Jadi pentingnya patuh kepada arahan pemimpin itu Ustaz, kaitkan dengan tuntutan Islam sendiri. Terima kasih. Pertama sekali, wabak ni dalam Islam dia merupakan satu perkara yang pernah berlaku dalam sejarah. Dalam kerajaan Bani Israel, dalam zaman Fir'aun, macam-macam. Dalam sejarah kita boleh perhatikan pelbagai musibah yang menimpa sebagai teguran kepada kaum yang mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat wabak ataupun pandemik yang menimpa dunia pada hari ini yang merentasi benua, dia merupakan satu teguran untuk manusia buat persiapan menghadapi satu situasi yang lebih dahsyat lagi. Ini adalah satu perkara yang biasa kan. Kita tak pernah ditimpa satu musibah yang begitu besar. Dengan terpaksa kawal diri dalam rumah, tak boleh keluar, social distance, lepas tu anak-anak tak pergi sekolah. Semua ini norma baru. Kita tak pernah hadapi. Yang pastinya ialah kita kena biasakan kehidupan kita hari ini dengan kewujudan COVID-19. So, he will stay with us. Maksudnya COVID ni ataupun virus ini, dia akan kekal bersama kita. Dia bukan satu yang boleh dipupuskan langsung. Ini adalah pandangan para saintis dan juga pengamal-pengamal perubatan kan. Kita lihat dia punya senario, drop pergi sampai 8, 7, lepas tu naik sampai 200, kan drop. Sebab COVID ni bukan kita yang produce. Malaysia bukan negara yang menghasilkan virus ni. Virus ini datang diimport daripada luar. So bila dia dah masuk, nak keluar tu susah. So kita lihat dalam Islam telah meletakkan satu ketetapan bahawa orang Islam ini dia mesti menjaga kebersihan diri. Kalau saya lihat kepada riwayat-riwayat yang ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi pun pesan jangan ziarah orang sakit. Yang sehat janganlah pergi ziarah orang sakit. Mungkin kamu akan dapat. Pernah sahabat datang nak berbai'ah dengan Nabi SAW. Sahabat itu ada penyakit. Nabi tengok daripada jauh. Nabi kata, okey, kau punya bai'ah aku terima, kau pergi balik. So, isolation tu ada. Distance ada. Lepas tu, tidak menziarahi ada. Islam sudah ada solution untuk kita menangani sesuatu pandemik yang kita hadapi pada hari ini. So syariat kita sudah ada panduan. Jadi orang Islam kembalilah balik menghayati. So cuci tangan, benda yang kita memang biasa buat, cuci tangan. Doktor semua cakap cuci tangan. Apa-apa hal cuci tangan. Jangan sentuh muka. So cuci tangan ni benda yang Islam aja. Kita nak makan cuci tangan, kita nak buat apa keluar tandas cuci tangan, kita sentuh apa-apa cuci tangan. Jadi dalam syariat memang ada. Kita rasa sangat beruntung dan bertuah di Malaysia ini telah mengambil satu langkah yang sangat-sangat pantas dalam menangani COVID-19. Sebab itu penularannya walaupun nampak pada satu ketika dia meningkat drastik, tetapi drastik dia dapat ditangani dengan bijaksana kerana kita ada very good frontliner, kita ada very good doctors, kita ada very good practitioners, kita ada very good polis, abang-abang polis sentiasa tahan. Saya pun beberapa kali kena tahan dengan polis. Tunjuk muka pun tak laku kan. Ustaz Farid dah tak kira Ustaz lagi mana. Jadi maksudnya ketegasan yang ada dan peraturan yang ada, undang-undang yang ada adalah satu langkah yang perlu dilihat sebagai langkah positif. Dia bukan untuk menyusahkan orang tetapi adalah untuk menangani perkara ini daripada menular dengan lebih pantas lagi lah. So saya lihat projek ataupun rancangan-rancangan yang diisytiharkan dan juga dimaklumkan oleh pihak pemimpin, oleh pemerintah, dia merupakan satu package, beberapa package yang memberi nafas baru. Kita tahu bukan senang untuk kita hadapi makcik-makcik tak boleh jual goreng pisang, kan, nak pergi minum kat kedai pun tak boleh, pekerja-pekerja dia berhentikan. So rangsangan ekonomi yang telah diisytihar, yang telah dimaklumkan oleh
oleh Perdana Menteri kita yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan satu langkah yang sangat-sangat membantu rakyat dikala mereka dalam kesusahan. Baik Ustaz, apabila Tan Sri Muhyiddin mengumumkan PKPP, ia memberi satu kelegaan kepada rakyat Malaysia kerana ada beberapa sektor dan juga kelonggaran kepada rakyat sendiri untuk merentas negeri dan sebagainya. Jadi bagi pendapat Ustaz sendiri, bagaimana rakyat boleh memanfaatkan kelonggaran yang diberikan itu? Dia bila dah bagi longgar tu taklah longgar terus kan. Yalah. Kelonggaran itu untuk memenuhi keperluan hidup. Saya yakin bahawa peraturan ini bila dibuat ataupun peraturan ataupun undang-undang ini bila dibuat adalah bukan sekadar untuk mengekang, tetapi dia juga untuk memberi peluang kepada orang lain tidak dijangkiti. Satu. Keduanya, bila ada kelonggaran ini, itu bukanlah bermaksud kita boleh buat suka hati ataupun merentas suka hati. Kita tak pakai mask dah, kita tak jaga dah sanitizer diri kita. Jadi sebab itu kita lihat dia bukan satu benda yang dah tak ada. Kita kena biasakan diri kita hidup dengan suatu wabak yang ada ni dengan kita yang lawan dia. Kalau kita tak lawan, kita akan kalah. Macam ni, saya ada bincang dengan beberapa pakar perubatan. Dia kata bila sesuatu wabak itu menimpa sesuatu daerah, sesuatu negara, target wabak itu adalah 80% daripada penduduk sesuatu negara. Let's say kita kat Malaysia ada 30 juta. 30 juta penduduk kan. Daripada 30 juta tu, paling tidak kalau tidak dikawal, 20 juta boleh senang-senang boleh kena wabak ni. Kalau tidak dikawal. Maksudnya, hari ini kita melihat jumlahnya dapat kawal, dapat diatasi dengan baik dengan apa peraturan-peraturan yang ada. Kalau dibuka, mungkin dia akan membawa musibah atau akan membawa jumlah yang lebih ramai lagi yang ditimpa musibah. Jadi orang Islam dia kena letak macam ni, la darara wala dirar. Orang Islam dia tidak boleh membawa mudarat dan dia tidak boleh mengundang mudarat. Dalam Quran pun sebut la wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kamu dalam kemusnahan. Kalau satu daerah tu kita tahu ada wabak, maka daerah tu kita tak boleh kunjungi. Kalau penduduk di daerah itu juga tidak dibenarkan keluar sebab dia akan membawa. So bagi saya patuh pada apa arahan-arahan yang dikeluarkan. Tak ada satu pun yang bertentangan dengan maqasid syariah, for example kan. Dengan apa ketetapan syariah kita. Syariah kata kena jaga nyawa, kena jaga agama, kena jaga keturunan, kena jaga harta. Semua itu ada. Bila Covid datang, semua ini terancam. Sebab itu solat Jumaat ditangguhkan pelaksanaannya sebab nyawa itu lebih aula, lebih utama, diberi perhatian penjagaannya berbanding dengan solat Jumaat. Baik, itulah Ustaz, kadang-kadang orang terlalu bagaimana nak membezakan antara kepentingan agama dan juga kepentingan nyawa dan juga masyarakat. Itu kadang-kadang orang terlalu memainkan sentimen keagamaan sehingga membelakangkan keselamatan diri dan juga orang lain. Untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang perkara itu, bagaimana Ustaz? Ya, dia sebab bila kita lihat maqasid syariah saya sebutkan tadi kan, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, perkara-perkara ini dia menjadi keutamaan dalam syariat. Betul, kita tahu siapa yang tak rindu pergi masjid, siapa yang tak nak pergi masjid, semua orang nak pergi masjid. Namun demikian, kalau dengan pergi masjid itu dia membawa kepada ancaman nyawa, saya tak boleh kata tak ada Ustaz, saya dah sanitize apa semua. Belum tentu semua yang sanitize tu dia tak ada kemungkinan untuk bebas. Begitu juga dengan ada orang yang memang bila dites positif 14 hari dia di kuarantin, dia negatif, kemudian seminggu kemudian tu dia positif balik. Dia virus tu ada dalam badan kita kan. So bagi saya syariat harus dipatuhi dengan memberi keutamaan menjaga prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Okey, kita kata solat Jumaat. Saya ambil contoh. Masjid ditutup kan? Masjid tutup. Orang kita dia rasa tension, tak boleh pergi masjid. Kalau seseorang itu memang kaki masjid, so-called kaki masjid, dia memang seorang yang ulang-alik masjid, selalu pergi masjid, tapi disebabkan PKP ni tak lagi masjid. Walaupun dia solat di rumah, pahala masjid dapat. Tetap dia akan dapat pahala solat di masjid. Sebab dia terhalang daripada pergi masjid. Bukan dia tak nak pergi. Tapi ini bagi mereka yang melazimi masjid. Bukan yang seminggu sekali pergi masjid. Jadi maksudnya ada di sana
keuntungan. Dia bukan dilihat sebagai kerugian tak lagi masjid, tapi ada juga dia beroleh manfaat. Bagi saya, mematuhi sesuatu peraturan yang ada kepentingan untuk syariat dan juga kepentingan nyawa dan juga kelangsungan survival agama Islam adalah lebih utama untuk diberi perhatian. Baik, Ustaz. PKPP ini adalah hasil daripada kepatuhan masyarakat terhadap SOP. Mereka mengamalkan jarak sosial, memakai topeng muka. Tetapi ada segelintir yang masih alpa dengan situasi yang berlaku sekarang ini, di mana mereka mengambil mudah dan mereka tidak mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi bagaimana dengan saran Ustaz kepada golongan ini yang alpa dengan situasi yang berlaku ketika ini? Ya. Saya pernah tengok beberapa negara kan, pendekatan dia pakai mask pun dia pukul. Kan? Ada setengah negara tak pakai mask pun dia belasah orang, dia cari orang, dia kejar kan. So kita di negara kita belum lagi ke tahap itu. Maksudnya masyarakat Malaysia ni masyarakat yang sangat penyantun. Kesantunan masyarakat Malaysia ini dapat dilihat dalam mematuhi sesuatu peraturan. So, kalau ada orang yang dia kata nak pakai apa lagi mask, contoh sekarang ni kita kata dah mula jadi single digi kan, positif COVID ni dia jadi single digi. Tak mustahil dia akan jadi double digi, dia akan jadi jumlah yang besar kan, tak mustahil. Ini bergantung kepada sejauh mana saya jaga diri saya, sejauh mana saya tidak mendedahkan diri saya kepada sesuatu mudarat, iaitu kemungkinan saya boleh kena COVID. Bagi saya, bila kita mengambil langkah mudah, kita kata tak kisahlah Ustaz, tak apalah, Allah ada Ustaz. Betul lah Allah ada, tapi itu bukanlah bermaksud kita boleh serah pada Allah. Allah pun tak suka kalau kita ni tawakal tanpa ada usaha. So kita dalam Islam tawakal kena ada usaha. Ada seorang sahabat, dia datang ke masjid, dia tinggalkan kuda di luar masjid, dia tak ikat pun masjid tu. Dia tak tambat, biasa ada tali kena tambat kan. Dia tak tambat pun. Rasulullah kata kamu tak ikat. Tak Rasulullah, saya tawakal. Itu bukan tawakal, itu tawakul. Tawakal ini kamu dah berusaha baru kamu serah. Segala effort kita dah buat, kita dah cuci tangan, kita sanitize dah, kita dah juga distance, tapi kena juga. Itulah yang cerita. Kita lihat beberapa negara yang lain, negara-negara yang lain. Pertama sekali kita kena bersyukur sebab ujian ini datang untuk mempertingkatkan iman kita. Satu. Yang keduanya, dia memberi satu kesedaran, dia adalah panic button untuk bagi kita wake up kan. Kita selama ni kita dah macam ni, kita macam nak buat satu environment yang baru. Itu satu. Yang ketiganya, saya nampak 3 bulan ini dia shutdown sistem. Shutdown sistem ni, kilang tak operasi kan, kumbahan-kumbahan tak disalurkan ke sungai, sampah-sampah. Jadi semua ini memberi manfaat kepada alam balik. Bagi saya atmosfera bumi semakin jernih, semakin bersih. So bagi saya, ada benda yang kita rugi, ada benda yang kita untung. Percayalah, 3 bulan kita shutdown sistem, alam ini jadi senyap kejap. 3 bulan dia akan memberi manfaat untuk 30 tahun barangkali. Kita lihat di setengah negara tu, ikan dolphin pun dah datang main tepi-tepi pantai, memerang binatang-binatang, dah jadi seronok. Kita lihat alam ini berinteraksi balik dengan manusia. Selama ni kerosakan dilakukan adalah tangan-tangan manusia juga kan. So bagi saya, kita kena kembali balik, pematuhan itu adalah satu kewajipan, kita tidak boleh abaikan. Kita kena patuh. Sekali Ustaz, masalah akan selalu tiba. Tidak baik rasanya kalau kita terus mengepung diri kita dengan masalah, merata-rata masalah. Ujian pandemik ini sudah ada. Apa yang perlu kita lakukan adalah menghadapinya dengan norma baharu, mengamalkan langkah pencegahan. Nasihat untuk orang ramai, Ustaz. Bagi saya, para penonton yang saya kasih sekalian, kita kena ambil langkah yang positif. Langkah yang positif dengan membiasakan diri kita dengan norma yang baru. Kerana Islam telah menuntut kita untuk menjaga nyawa kita dan juga menjaga nyawa orang lain. Kita tidak membawa mudarat kepada orang lain dan kita juga tidak mahu mudarat itu kita bawa dalam kehidupan kita. Kita cukuplah 3 bulan yang kita lalui ini dengan pelbagai keadaan yang telah mengekang kehidupan kita, dan ramai juga yang struggle dengan situasi ini, dan kita tidak mahu keadaan ini berpanjangan. Nak bagi keadaan ini berpanjangan ataupun tidak ada di tangan kita. So kita yang buat keputusan. Kita nak fight sampai habis, dan kita mesti jaga norma baru ini dan jadikannya sebagai satu rutin kehidupan supaya kita dapat mengatasinya dengan lebih baik.
Baik, Ustaz, PKPP ini memberi isyarat kepada Malaysia untuk memulihkan ekonomi dan juga beberapa sektor yang lain. Jadi bagaimana Ustaz melihat tuntutan Islam untuk memastikan umatnya bersedia untuk mengamalkan norma baharu ini? Bagi saya Islam ada banyak solution. Kita tidak boleh memeluk tubuh dan memberi pelbagai alasan. Kita mesti kreatif. Bagi saya kita kena kreatif. Kalau yang ni tak boleh, yang ni boleh tak saya buat. Kalau saya tidak boleh buat satu kerja, saya boleh tak buat kerja yang lain. Contoh saya tengok ada anak-anak murid saya tu, kawan-kawan saya di taman saya kan, mereka ni sebelum ni buat kerja di di sektor-sektor swasta. Bila kilang shutdown ataupun sektor dia shutdown, apa dia buat? Dia buat Grab. Betul. Kan dia buat Grab makanan, macam-macam dia buat. Jadi kreativiti tu ada. Dia tidak menyalahkan situasi tapi dia cuba create satu situasi untuk keluarkan diri dia daripada kesusahan. Bagi saya kita kena macam itulah. Kita kena macam ni, kita kena bersedia dan kita kena kreatif. Kita kena berhadapan dengan pelbagai situasi ini dengan persiapan dalaman dan juga luaran. Ya, sentiasa ada pilihan. Allah tarik satu, Allah sediakan yang lain. Betul. Kalau yang ini ditarik, masih ada pilihan-pilihan lain untuk kita meneruskan kehidupan sentiasa positif untuk menghadapi ujian pandemik COVID-19 ini, dan juga yang paling penting kuncinya adalah sentiasa patuh kepada arahan pihak berkuasa untuk kita sama-sama mengekang penularan jangkitan COVID-19. Terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana berkongsi kepada kami, memberikan suntikan rohani untuk kita mendepani pandemik ini, bukan saja dalam aspek kesihatan, malah aspek ekonomi. Kita tahu ramai juga yang terjejas. InsyaAllah manfaatkan sebaiknya pakej rangsangan yang diumumkan oleh kerajaan seperti yang dikatakan oleh Ustaz Muhammad Farid tadi.